Bagi orang-orang yang beriman, orang yang dah percaya aku Tuhan, orang yang dah percaya Muhammad itu Rasul utusan, orang yang dah percaya bahawa akhirat itulah sebenar-benar kehidupan, untuk hati mereka ni khusyuk ingat Allah. Allah tanya, belum sampai ke masanya? Dan memang kan, dalam ruang yang sepatutnya kita khusyuk ingat Allah pun kita tak ingat Allah. Mengaku tak mengaku kita terpaksa terima. Ada orang yang sembahyang dah 40 tahun tapi dia tak pernah khusyuk pun, dan dia tak kisah. Itu masalah. Dia sembahyang hanya dengan fizikal dia, tapi hati dia tak pernah pun terasa bahawa dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tanya, belum sampai ke masanya? Bila agaknya nak sembahyang khusyuk ni? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Uhayyikum بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض ورب السماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dimuliakan yang dikasihi Tuan Imam yang menyempurnakan solat jemaah fardu subuh kita pada pagi 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah ini, juga Tuan Bilal dan warga pengabarah Masjid Al-Falah seluruhnya, Tuan Nazir dan barisan jawatan kuasa yang bersama, sidang jemaah kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, hamba-hamba Allah yang dirahmati dengan iman, laras dengan bacaan Al-Fatihah kita, alladzina an'amta alaihim, itu orang-orang yang Allah kurniakan nikmat ke atas mereka. Inilah nikmat terbesar yang sedang kita kecapi. Maka di antara cara mensyukuri agar kekal nikmat itu bersama kita, perbanyakkan amal taat. Allah dah bagi kita hati yang sebegini kuat, begini hebat. Ketika mana orang lain tak ralat nak datang masjid waktu-waktu begini, Allah berikan kita hati. Mungkin berkat doa yang selalu kita katakan, Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku, ala zikrika, untuk ingat padamu, wa syukrika, dan mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan elok pengabdian kehambaanku padamu. Inilah doa yang Rasulullah ajar pada Muaz bin Jabal, dan Rasulullah mula kata dengan kata-kata, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muaz, demi Allah aku sangat sayang pada engkau. Artinya Rasulullah
tinggalkan doa ini untuk Muaz. Dan akhirnya Rasulullah kata, jangan tinggal setiap kali lepas sembahyang agar kamu baca ini. Titipan itu penuh dengan rasa kasih. Jadi kita kena terus berusaha agar mampu ingat Allah selalu, agar mampu untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala selalu, dan mampu menjadi hamba Allah yang baik dan mempersembahkan ibadah yang terbaik. Inilah kehidupan kita. Inilah yang menjadi kecintaan kita dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur memang perlu disebut. Ini rukun lisan. Kita sebut alhamdulillah. Tapi syukur juga ada rukun yang perlu dibuktikan dengan anggota badan. Maka kedatangan kita beribadah ke rumah-rumah Allah, duduk seketika untuk menambah lagi kuantiti zikrullah. Ini merupakan bukti syukur kita pada Allah. Moga-moga Allah terima persembahan kita. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Selawat yang sebenarnya ini tidak pun memberi manfaat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Baginda Nabi memang orang yang dah selamat. Dan terjemahan pada utusan selawat yang kita sebut untuk baginda itu. Untuk selawat ni artinya doa. Doa kesejahteraan. Doa keselamatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim itu. Maksudnya, ya Allah, sejahterakanlah pemimpin kami, ketua kami, penghulu kami Muhammad itu. Dan juga ke atas ahli keluarganya dan sahabat baginda. Ya, juga doa keselamatan buat mereka. Dalam realiti Rasulullah adalah makhluk insan, manusia yang paling selamat. Sehingga bila mana Rasulullah datang ke pintu syurga, ya, malaikat yang menghuni menjaga pintu syurga itu bertanya, man anta, siapa kamu? Bila dia sebut ana Muhammad, ya, barulah dibuka pintu itu dan penjaga syurga itu menjelaskan bahawa aku tidak dibenarkan untuk membenarkan siapa pun masuk sebelum kamu. Itulah bukti dan realiti keselamatan yang ada pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi baginda maksum, tak ada dosa. Jadi peliknya kenapa kita doakan sejahtera dan selamat buat baginda. Rupanya selawat bukan untuk baginda. Selawat itu hanya satu bentuk pensyariatan yang sangat indah, yang manfaatnya terpulang buat kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita berselawat sekali, akan dapat 3 perkara dalam hidup kita dari 3 pihak yang berbeza. Pertama, kerana selawat ini perintah Allah. Dekat mihrab tu tertulis indah tu. Setiap kali Jumaat pun Pak Imam tak boleh tinggal pesan ini. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang dah percaya Muhammad itu Rasul. Wahai orang-orang yang dah percaya ada syurga dan neraka. Wahai orang-orang yang dah beriman bahawa Allah itu Tuhan yang Esa. Sallu alaihi. Berselawatlah kamu ke atasnya. Doakan sejahtera, selamat baginda. Ya. Begitu perintah Allah. Dan sebelumnya Allah menjelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Doakan Nabi ini. Doakan Nabi ini kerana sayang. Ya, doa buat Muhammad kerana Allah terlalu sayangkan baginda. Allah dah jamin dia selamat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dijamin dosanya terampun. Yang belum berjalan dalam kehidupannya, yang terdahulu dan terkemudian. Allah bimbing lagi. Ma yantiqu anil hawa. Dia tak pernah cakap daripada nafsunya. In huwa illa wahyuha, melainkan ilham wahyu dari Allah Subhanahu wa taala semata. So apa selawat lagi? No, sebenarnya selawat terpulang manfaat buat umat. Pertama, orang yang berselawat, dia akan dapat dari sisi Allah rahmat. Ya, sebab bila sebut Muhammad, kita ni disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Muhammad kekasih Allah. Ya. Logiknya menyebut nama kekasih di sisi Tuhan yang Maha Pengasih akan melimpahkan kasih. Jadi siapa sebut Allahumma salli ala Muhammad, Allah sayang dia, tuan-tuan.
Dalam kehidupan kita pun rupanya begitu. Rupanya kalau kita ni nak merapat pada seorang, kita kena sebut benda yang dia suka. Kita nak jumpa YB, nak minta bantuan, kita tahu dia ada anak kesayangan dia, kita cerita anak dia tu. YB, semalam saya jumpa anak YB, Alhamdulillah semua sihat. Jumpa kat mana? Jadi mesra. Sebab itulah dalam permintaan doa kita, Pak Imam bila doa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian sebut apa? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sebab apa? Dia nak menarik perhatian Allah yang Maha Pengasih ini agar memandang doa kita dengan penuh kasih. Hebat selawat tuan-tuan. Dan seorang yang dapat rahmat, seingat saya guru saya Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khadiri di Jordan dulu pernah pesan. Dia kata seorang yang dapat rahmat Allah, dia akan dapat dua benda. Dalam bentuk syair, bentuknya bentuk ritma yang sangat indah. Dia yang pertama al-ataf, yang kedua al-ata. Apa dia ni? Orang yang dapat rahmat Allah, antara cara nak dapat rahmat Allah dalam hidup ni, banyakkan selawat. Dia akan dapat bukti rahmat Allah ni dengan al-ataf. Al-ataf ni kecenderungan Allah kepada dia, perhatian, belayan kasih, peruntukan kasih, begitu. Dan kita adalah orang-orang yang dah dapat. Dan orang-orang yang dapat kecenderungan jiwa dari Allah yang tarik ni, Allah akan rangsang hati dia untuk nampak kebaikan dan berbuat kebaikan. Satu pesan pada anak-anak kita yang liar, yang tak mesra dengan kebaikan, yang leka dengan permainan game, dengan kehidupan. Sekurang-kurangnya kau selawatlah banyak-banyak, agar ada kesian Allah pada kita. Kita yang terdetik banyak hati, ada kekuatan untuk buat kebaikan. Lepas solat, ada orang tak mampu nak baca Quran semuka, kita dah buat, Alhamdulillah. Ini apa? Ini rahmat. Ini perhatian Allah pada kita. Ini habuan. Subhanallah. Tuan-tuan, ingat senang nak baca Quran satu muka tu. Yang pahalanya terlalu besar untuk kita lepaskan begitu sahaja. Dalam satu siap muka Al-Quran tak kurang ada 400 hingga 500 huruf. Dan setiap satu huruf dijanjikan dengan 10 pahala. Tuan-tuan dah buat dah pagi. Ini apa? Ini al-ataf. Kurniaan kasih Allah. Mungkin kerana berkat selawat yang kita utuskan buat baginda Nabi SAW. Jangan abaikan benda ini. Jangan pandang enteng. Dan besarkan benda ini dalam jiwa kita. Dan jangan bermudah-mudah untuk abai dan tinggalkan kalau tak ada apa-apa. Antara nak bekerja sarapan kat kedai mamak pagi-pagi dengan Al-Quran satu muka, tuan-tuan kena pertahankan satu muka Al-Quran ini. Sebab dia aset kita. Nak buat 4,000 pahala pagi-pagi, tuan-tuan. Kalau tak ada al-ataf dari Allah, kita tak mampu melakukannya. Yang kedua, orang yang berselawat dan dapat rahmat sebab dari pihak Allah, orang yang berselawat ni dia akan dapat al-ataf. Dia dapat rahmat. Yang keduanya dapat al-ata. Al-ata ni kurniaan. Kurniaan yang lebih berbentuk fizikal lah. Allah bagi kita kesihatan. Allah bagi kita keberkatan dalam hidup, anak-anak kita dengar cakap, isteri kita pun baik dengan kita, tak banyak halnya, suami kita pun menenangkan. Ini al-ata. Rezeki kita dimurahkan, usia kita dipanjangkan. Ini semua kurniaan duniawi yang Allah beri, apatah lagi di akhirat. Jadi bukan kecil ya peranan selawat dalam hidup umat ni. Berselawatlah. Kemudian dari pihak yang kedua, orang yang berselawat ni dia akan dapat dari sisi malaikat. Malaikat ni dia membalas selawat umat Muhammad dengan yastaghfiruna lahum, doakan ampunan buat kita. Allahu Akbar. Artinya orang yang berselawat ni artinya dia sama macam berkata astaghfirullahal azim. Ya Allah, ampunkan aku. Allahumma ighfirli ya Allah. Tapi lafaznya Allahumma salli ala Muhammad. Hebatnya selawat. Ya, dan ingat Rasulullah kata orang yang selawat ni balasannya bukan sekali. Dia doakan Nabi dia sekali dengan selawat. Sallallahu biha alaihi ashran. Allah telah akan berselawat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan selawat yang sekali tu, dengan balasan 10 kali ya ungkapan rahmat dan keampunan dari malaikat. Subhanallah. Berbanding daripada tuan-tuan nak kata Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli 10 kali cukup. Tuan-tuan kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih. Itu dah bermaksud tuan-tuan doakan ampunan. Dan malaikat yang tolong doa ampunkan
Malaikat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang memang sentiasa bersih, tak pernah objek dengan Tuhan, taat semua apa yang Allah suruh. Dan doa mereka pasti makbul. Dan Allah sebut dengan lafaz yang banyak, jamak malaikatah, para malaikatnya. Bukan satu dua malaikat, para malaikat. Cuma kita orang Melayu satu malaikat pun kita sebut malaikat. Sebenarnya kalau satu malaikat dia panggil malakun, malak. Ya, jagalah kalau malik jadi raja. Malakun maknanya satu malaikat atau seorang malaikat. Bukan orang lah malaikat tapi itulah istilahnya. Penjodoh bilangan yang kita ada. Para malaikat doakan kita. Subhanallah. Doakan ampunan. Ya, kita mungkin ada anak, tapi tak tahu anak kita doakan ampunan untuk kita tak. Masa hidup ni pun tak macam apa, tak nampak sangat, sibuk main game sampai pukul 3 pagi. Jadi banyakkan selawat sebab ada para malaikat yang tolong doakan ampunan untuk kita. Dan yang ketiga dari sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi pernah sebut bahawa fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Ya, selawat kamu ni akan dibentangkan di hadapan aku. Ya, kita sebut dalam surah Assalamu alayka ayyuhan nabi tu. Rasulullah jawab, tuan-tuan. Ya, salam ke atasmu wahai Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah dan keberkatannya juga untuk buatmu ya Rasulullah. Apa yang kita dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dalam surah Al-Maidah Allah pernah sebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni diperintahkan agar mendoakan, berselawat ke atas umat bila mana umat buat baik dalam perintah zakat tu. Ya, antara sambungannya Allah kata wasalli alaihim, dan selawat ke atas umat kamu mereka ni wahai Muhammad. Sebab apa? Inna salataka sakanul lahum, kerana doa selawat kamu buat umat ni menjadi sumber ketenangan buat mereka. Artinya orang yang berselawat Nabi doakan ketenangan buatnya. Tak percaya tuan-tuan, ya, sebelum kita pergi jumpa pakar-pakar psikologi, jumpa konsultan sana sini, ada masalah, ada tekanan, ada stres, selawatlah. Kita umat Muhammad, package yang dah cukup lengkap untuk hidup bahagia. Kita ada Nabi yang sudi mendoakan kita. Selawat, selawat dan selawat. Artinya seorang yang berselawat, pertama dia akan dapat rahmat dari sisi Allah. Yang kedua dia akan dapat maghfirah kerana doa daripada para malaikat, doa ampunan. Yang ketiganya dia akan dapat sakinah, ketenangan jiwa. Ramai orang dah cuba dalam hidupnya. Saya teringat lagi ada anak seorang ulama besar di Jordan, dia kata kalau hidup kamu ni banyak sangat masalah dan inginkan sedikit ketenangan dalam kehidupan, sebab dunia memang tak menjamin tenang. Dulu pun saya pernah berkuliah sini, saya cerita bahawa Rasulullah sebut, ya, dunia la tasfu li mu'min. Dunia tak akan pernah cerah untuk orang beriman. So macam mana nak elak daripada masalah? Nabi pun berhadapan dengan masalah. Yang penting kita ni macam mana nak dapat ketenangan dalam kehidupan dunia, ya, yang memang darul bala awal imtihan, tempat timpa bala, dan juga tempat kita diuji. Hari kita diuji, dan hari ni semua bertopeng ni sebab diuji ni. Mayang ayat jarak ni sebab mesti diuji. Macam mana supaya tak mengeluh, tak merungut, tak memaki, tak menuduh, kena ada ketenangan. Jadi sumber ketenangan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah doakan tenang buat kita bagi orang yang selawat. Inna salataka sakanul lahum. Maghfirah dari malaikat, sakinah dari Muhammad Rasulullah, dan ya rahmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini insya-Allah saya nak bercerita tentang satu muhasabah tentang diri kita. Bila mana Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya pada kita dan tak tahulah kita ni jawab ke tak pertanyaan Allah. Pertanyaan ini terukir dalam surah Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa surah Al-Hadid ni surah yang ke-57, ya, surah besi. Dan Allah bertanya dalam ayat ke-16, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk hati mereka mengingati Allah. Belum sampai ke masanya bagi orang-orang yang beriman, orang yang dah percaya aku Tuhan, orang yang dah percaya Muhammad itu Rasul utusan, orang yang dah percaya bahawa akhirat itulah sebenar-benar kehidupan, untuk hati mereka ni khusyuk ingat Allah. Allah tanya, belum sampai ke masanya? Dan memang kan, dalam ruang yang sepatutnya kita khusyuk ingat Allah pun kita tak ingat Allah. Mengaku tak mengaku kita terpaksa terima. Ada orang yang sembahyang dah 40 tahun tapi dia tak pernah khusyuk pun. Dan dia tak kisah. Itu masalah. Dia sembahyang hanya dengan fizikal dia, tapi hati dia tak pernah pun terasa bahawa dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tanya, belum sampai ke masanya? Bila agaknya nak sembahyang khusyuk ni? Ya, walaupun ayat ni umum, tapi bila cerita khusyuk, antakhsha'a qulubuhum, kita teringat bahawa Allah pernah berkata, berfirman, qad aflahal mu'minun. Patutnya sungguh orang beriman ni dah berjaya. Artinya orang beriman ni hidup dia selesa, berjaya, bahagia di dunia lagi sebelum di akhirat. Tapi syarat pertamanya, identiti pertamanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka ni khusyuk dalam sembahyang. Lepas tu kita kena jawab balik soalan Allah ni. Belum sampai ke tak boleh lagi khusyuk ke? Ada masalah apa ni? Untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Belum sampaikah masanya untuk kita khusyuk dalam solat menyembah Allah? Belum cukup lagikah kelekaan dan kelalaian yang menghanyutkan ya kita ketika menghadap Allah dan terus kita biarkan sampai hari ini? Agak apa kita nak jawab dengan Tuhan? Kalau kita jawab, ya Allah, belum lagi sampai masanya. Ya, tuan-tuan kena jawab soalan balik. Kalau belum lagi, agaknya bila? Bila pula masanya kita nak betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sebab solat yang Allah syariatkan ni tuan-tuan, solat yang Allah syariatkan kita buat ni satu hari satu malam ni, memang dia ada syariatnya, rukunnya, syarat sahnya, sunatnya, perkara batalnya dan sebagainya. Tapi dia ada matlamat. Dan kita tahu bahawa Allah ni tak mengambil manfaat daripada hamba-Nya. Tak adalah bila mana sekian banyak manusia solat, maka bertambah hebat kebesaran Allah Ta'ala. Allah seandainya satu manusia, seekor makhluk dia pun tak pernah sujud pada dia, dia tak jadi apa-apa. Dia tetap Al-Mutakabbir, dia tetap Al-Jabbar, dia tetap Al-Azim, dia tetap Al-Kabir. Begitulah dia. Sejak azali begitu. Habis buat apa dia suruh kita sembahyang? Saja-saja? Tak. Allah tak pernah buat benda sia-sia. Ya? Allah tak pernah buat sia-sia. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Allah maha suci daripada buat benda sia-sia. Artinya tak ada benda saja dia suruh kita sembahyang. Dah dia pun tak perlu sembahyang kita. Dia bukan macam raja, bila mana rakyat datang taat. Ya, macam ahli politik atau pemimpin negara, bila ramai sokong dia, dia hebat. Bila tak ada orang sokong dia, jatuh. Tak. Itu Tuhan. Allah Subhanahu wa taala bukan begitu. Habis kalau dia bukan begitu dan dia tak buat benda sia-sia, buat apa dia suruh kita sembahyang? Tidak lain, tidak bukan. Dia zalimi kita ke saja bully kita? Tak. Allah pernah declare, wa mallahu bidzallami lil abid. Allah tak akan siksa. Allah tak pernah zalimi hamba-hamba dia. Tentu ada sesuatu. Artinya Allah bila mana ternafi dia ambil manfaat, ternafi dia buat benda sia-sia, ternafi dia nak menzalimi kita, tentu solat ada sesuatu. Dan teringat kita asalnya solat dulu 50 waktu sehari semalam. Dan Nabi kita turun naik tu bukan tak tebal muka, malu. Dan dos yang 50 asalnya tu tentu ada sebab kenapa 50. Dan akhirnya jadi compact dengan 5. Dan ingatlah Allah declare dalam surah Taha kenapa dia suruh kita sembahyang. Dia kata innani, ayat 14 surah Taha. Allah sebut innani anallah, sesungguhnya akulah
Allah. Allah ni kalau ikut dalam bahasa Arab, Allah maksudnya Tuhan yang disembah. Sebab Allah asalnya dari perkataan ilah tu. Ya. Sesungguhnya akulah Tuhan yang layak disembah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan sembahan selain aku. Ya, fa'budni, maka sujud, sembahlah aku. Dan di hujungnya Allah declare wa aqimis salata li dzikri. Ada tak ayat ni kat sini? Dan dirikanlah solat untuk ingat aku. Solat yang kita dirikan ni tuan-tuan, tujuannya adalah supaya kita ingat Allah. Soalannya, kita ingat tak Allah ketika solat? Tu. Kenapa nak ingat Allah? Sebab Allah bagi jaminan yang lain atas kepentingan kamu duduk kat dunia ni. Jadi surah Taha ayat 14 ni tuan-tuan rujuk balik. Sebab dunia ni kita baik, orang pun kata tak baik. Kita buat elok, orang dajal kita juga. Jadi nak layan dunia ni macam mana? Kena ingat Tuhan. Sebab tu Allah kata ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bila ingat Allah, hati tenang. Rasulullah kena baling batu, boleh ingat Allah. Sebab boleh tenang tu, ingat Allah. Rasulullah pernah sujud depan Kaabah. Umayyah bin Khalaf pernah lambak perut kambing atas kepada Nabi SAW. Rasulullah hanya bangkit dan pulang ke rumah, dan Fatimah membersihkan badan dan kepala Rasulullah tu dengan tangisan. Kenapa orang buat ayah macam ni? Rasulullah tak boleh lepuk ke? Umayyah bin Khalaf, tuan-tuan jangan pandang Rasulullah ni orang kecil, tak. Rasulullah ni pernah tombangkan the best wrestler kat Mekah sebelum jadi Nabi. Dia seorang yang sadar, hebat. Tapi kenapa dia begitu tenang? Oh, buat dia. Dia kalau atas diri dia tak kisah langsung. Tapi kalau jangan agama dengan hak Allah, dia akan lawan. Tenang tu sebab apa? Ingat Allah. Ketika mana Bani Thaqif datang berjumpa dengan Nabi SAW, tu yang baling Rasulullah tu, kat Taif tu. Ketika mana dah berlaku Futuh Mekah, datang nak berbaiat pada Nabi SAW. Kenapa Nabi tak balas dendam? Kalau ikut sakit hati Nabi, memang habis dah dia orang semua tu. Tapi Nabi layan, bertamu sekian lama, 2 minggu duduk di sisi Masjid Nabawi tu. Kenapa? Sebab ingat Allah. Sebab tu kita kena sembahyang dengan cara yang betul. Di samping kita sibuk membetulkan sujud, rukuk kita, tapi jangan persembahan tu kosong. Ya. Sebab Allah tanya kita, bila lagi sembahyang nak khusyuk? Bila betul-betul nak jadikan identiti pertama orang beriman yang berjaya itu dalam hidup kita? Takkan nak sembahyang 40 tahun kosong tanpa Tuhan. Sebab tu perasan tak ketika ucapan mula kita sebut nak sembahyang, kita sebut apa? Allahu Akbar. Dan tolong translate dan hayati maksudnya. Allah is the greatest tu maksudnya. Dunia kita kecil, letak sisi. Bisnes kita yang serabut tu kecil, letak tepi. Ruang ni untuk eksklusif sangat, untuk aku ingat Tuhan aku. Sebab aku kena hadap dunia aku nanti. Ada bekerja aku curi duit. Kalau ikut hati aku rembat je. Tapi bila ingat Allah, kita beri ke ruang kemaafan, diri ruang bimbingan, nasihat dan panduan. Bertanya dulu, kan Rasulullah ada seorang badui yang kencing kat ujung masjid tu. Para sahabat memang nak lepuk dah, kurang ajar sangat kencing kat masjid apa sama. Tapi sebab Rasulullah ingat Allah, dia tenang, kata jangan. Bu'istum muyassarin wa laysa mu'assarin. Kita ni diutuskan jadi umat contoh, memudahkan urusan, bukan nak menyusahkan urusan. Rasulullah marah para sahabat yang nak lepuk tu. Maka Rasulullah kata ambil air, jiru, selesaikan masalah dan panggil. Nasihat badui tu, ini rumah Allah, tak layak untuk dikotori ni. Selesai masalah, dia dapat ilmu. Kalau kau lepuk, dia lari, mungkin jadi pegang je. Pentingnya tenang dalam tindakan. Nak dapat tenang, kena ingat Allah. Itu jaminan Allah SWT. Sebab tu Allah suruh kita sembahyang. Tujuannya satu je, supaya kita ingat dia dan kita selesa hidup kat dunia. Tapi perasan tak? Kita dah lama dah duduk masjid. Sembahyang banyak tahun dah. Tapi kadang-kadang keluar masjid je pun dah berwarga dah. Selipar hilang tu orang maki, Allah, anak haram mana ambil selipar aku ni? Selipar bang, beli RM5 je. Habis dah kat situ. Sebab apa? Sembahyang tak ingat Allah.
Jadi tolong, Allahu Akbar tu. Dan sebenarnya banyak lagi kerja kita tuan-tuan. Dan saya pun insya-Allah sedang menulis buku tentang belum sampaikah masanya ini. Buku tentang khusyuk solat, pandang macam mana khusyuk. Kita banyak kerja. Bacaan doa iftitah kita tu, kita faham tak? Kita menghadap Allah ni kita perasan tak? Di antara punca, kata Imam Al-Ghazali, sembahyang ni tak khusyuk adalah ketika mana kita angkat takbir tu kita tak sedar menghadap Allah. Itu je. Sebab tu angkat Allah. Ada Allah. Ada yang tak rasa. Allahu Akbar maksudnya Allah the greatest tu. Allah yang paling besar tu. Nafikan semua yang lain. Tak boleh. Ruang ni untuk Allah. Dan kena tahu bahawa khusyuk solat ni dia macam dos makanan rohani kita. Ya, sembahyang dengan ingat Allah ni artinya kita sedang beri makan pada roh kita, pada jiwa kita. Dan siapa yang makannya tak cukup khasiatnya, dia tak sihat. Fizikal sihat sebab dia makan satu hari 4-5 kali. Siapa lagi dengan lepak kedai mamak lagi macam-macam. Tapi ketika kita solat, kadang-kadang solat tu diganggu dengan benda kecil, dengan muka bos kita, dengan muka noja yang kita tak puas hati, dengan muka nazir yang kita geram. Tengah sembahyang tu. Belum lagi benda-benda lain. Tengah sembahyang, Allah kunci aku letak mana tadi. Ada orang cari kunci daripada mula solat, beri salam, jumpa. No lah, takkanlah solat tu ruangnya cari kunci selesai masalah. Dunia ni terlalu kecil untuk dimuatkan dalam ruang yang memang eksklusif untuk ingat Allah. Agar kita segar. Perasan tak kalau kita tengah makan nasi, datang rumah kita, bang tolong tanda tangan ni bang. Anak kita, ya besok macam mana saya nak benda. Kita akan kata, tolonglah aku tengah makan ni, jangan acau boleh tak? Tapi kenapa semayang kita yang makanan rohani itu kita biarkan diganggu dengan dunia yang banyak? Memang tak akan syok. Memang tak akan berkhasiat makanan rohani kita. Sebab itulah, selepas semayang kita bergasak lagi, bergaduh lagi. Lepas semayang kita mengumpat sedap lagi. Selepas semayang kita balah lagi. Selepas semayang kita ambil hak orang lagi. Sebab apa? Semayang kita kosong. Sembahyang yang kosong ni memang begitulah. Sebab khusyuk ni, okey, sebelum kita pergi jauh kita tengok takrifan khusyuk ni artinya kita sembahyang dengan penuh rasa, penuh fokus. Sebab asal kalimah khusyuk ni kalau dirusut dalam bahasa Arab dirujuk pada 3 benda. Pertama, dia mesti ada al-khudu', ketundukan. Sebab itulah mata dan kepala kita kena memperagakan gaya orang khusyuk. Hati tu tunduk, ingat Allah, kecilkan diri kita, besarkan Allah. Tapi kalau ada benda lain yang kita besarkan, dunia kita, kereta kita, bisnes kita, habislah. Allah akan duduk tepi. Maka sembahyang kita sembahyang kosong, bohong. Besarkan Allah hati. Dan ketika itu juga kita disyariatkan agar menggayakan gaya orang yang khusyuk dengan takrifan pertama iaitu khudu', tundukkan pandangan. Sebab Nabi pernah notis kalau orang yang gayanya tak khusyuk, maka dia tak akan khusyuk solat. Seorang lelaki yang sembahyang tengah usap janggut, Rasulullah notis gitu, lau khashi'a hadza la khashi'at jawarihuh. Kalau lelaki ni khusyuk, kata Rasulullah, akan khusyuklah juga anggotanya. Khusyuk juga maksudnya adalah as-sukun. Sukun ni maksudnya tenang, diam, tak bergerak. Sebab tu orang sembahyang tak boleh gerak banyak, tuan-tuan. Itu takrifan khusyuk. Perasan tak? Dalam sembahyang ada satu tuntutan namanya tamak-ninah. Rukuk kena tamak-ninah, sujud kena tamak-ninah, i'tidal kena tamak-ninah, duduk antara 2 sujud pun kena tamak-ninah. 4 tempat tu. Tamak-ninah ni apa? Tamak-ninah ni asal perkataan dia sama. Ketenangan maksudnya. Mutmainnah kan orang yang tenang, perempuan yang tenang, hati yang tenang. Sampai Allah wajibkan kita ni gayakan orang tenang dalam sembahyang. Kalau tak tenang, tak ada gaya orang tenang, batal sembahyang. Dah sembahyang laju sangat, tak sempat air berkocak tu tenang. Macam air ni kan goyang, dia perlu sikit masa untuk tenang. Tu. Jadi orang sembahyang kena tenang jap. Sebab apa? Sembahyang memang untuk tenang. Dah kalau sembahyang gaya tenang pun tak ada. Sebab tu syariat mensyariatkan perlu ada gaya tenang, tamak-ninah.
berhenti seketika sekadar sempat menyebut subhanallah. Itu tarifan fiqhnya lah. Tapi di sudut hikmahnya, matlamatnya adalah untuk tolonglah, please lah, tunjuklah sikit gaya engkau sedang menikmati ketenangan menghadap Allah. Itu dah di solat. Yang ketiganya, solat juga mesti ada tazallul. Ya, khusyuk ni pertama dia mesti khudu', tunduk. Yang kedua dia mesti tenang. Sebab tu gerak banyak. Sampai dalam mazhab Syafi'i, kalau gerak tu anggota besar, tak tenang langsung 3 kali berturut, batal tu sembahyang. Tak valid sembahyang kau, tak laku. Tak gaya langsung orang nak tenang-tenang dengan Tuhan. Yang ketiganya tazallul, merendah diri. Sebab tu mata ditundukkan. Memang khusyuk ini, sebab itulah dia bukan jadi sah atau batal solat. Sebab majoriti fuqaha kata khusyuk ni sunat, tapi dia roh solat, tuan-tuan. Jadi tolonglah sembahyang dengan gaya yang 3 tu. Tunduk pada Allah, kecilkan diri kita, besarkan Allah. Yang kedua, tolonglah tenang. Ya. Dan nak tenang, tuan-tuan, tuan-tuan kena ada satu kerja besar yang kena buat. Kalau perlu buat kuliah, buatlah kuliah bersiri. Apa dia? Menghayati dan memahami bacaan dan gerakan solat. Tak pernah sabar, tuan-tuan. 50 tahun kita sembahyang, sampai sekarang tak tahu wajah tu, wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Takkan ucapan kosong gitu. Ucapan tu besar. Aku hadapkan wajahku ini kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia sama macam kita ucap dengan depan raja tu, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Macam mana ucapan tu kita ucap, dan macam mana gaya muka dan badan kita ke mana mengucap sembah berdepan raja tu? Oi, penuh sembah ta'zim. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Kan? Tapi dalam solat, bersama dengan wajah tu kita sebut apa? Ada orang wajah tu, wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sebab apa? Sebab tak faham. Wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ada orang wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati. Wajah tu wajhiya. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita tak tahu apa yang kita cakap. Banyak benda nak kita kena perbaiki, ya, benda asas. Ingat, benda ni bukan benda kecil. Kan Rasulullah pernah sebut awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati minal abdi as-salah. Perkara pertama yang Allah akan tanya besok daripada setiap hamba ni, solatnya. Jadi solat kita, dan solat ni kalau tanpa khusyuk, Imam Ibn Qayyim ada selaraskan, ada sebut betapa berapa tahap orang bersolat ni. Ada orang di tahap keduanya, dia tak kisah pun sembahyang dia khusyuk tak khusyuk. Dan mungkin kita orangnya, alah janji sembahyang sudah. Dan kadang-kadang memang gitu. Lagi-lagi sembahyang jemaah ni nikmat. Fadilat dapat, tuan-tuan. Fadilat, pahala dapat. Sembahyang sah, tak perlu qada. Tapi khasiat solat tu kita tak dapat. Khasiat solat yang sepatutnya kita dapat, kita kan makan vitamin, nak sihat, nak kuat. Sama macam solat. Jiwa kita ni, kita hidup bukan dengan batang tubuh ni tau. Yang mata menjeling, orang tak puas hati tu, bukan mata dia sakit. Tu hati yang sakit tu. Yang bersentuh bahu tu, ya, kalau dengan anak dara dia senyum, kalau dengan haji tu ngamuk dia. Apa saya nak kata berhenti gaduh haji kat masjid tu. Sebab apa? Hati yang sakit. Jadi kita hidup dengan hati, tuan-tuan. Bukan hidup dengan batang tubuh ni je. Kan? Tangan yang boleh menghulur tu sebab apa? Hatinya simpati. Kaki yang melangkah ke sini sebab apa? Hatinya ada rasa bertuhan. Dia rasa dia hamba. Jadi hati ni raja, kan? Rasulullah kata kalau baik, semua hati akan baiklah seorang kata. Jadi siapa yang solat dan terus solat begini tanpa rasa bertuhan, artinya dia mempersembahkan rangka kosong tanpa jiwa. Sebab solat ini dia ada 2 ruang. Yang pertama yang fizikal, yang rukuknya kena betul, berdirinya kena tegak. Tapi jangan kita lupa, solat ni ada rohnya, iaitu dia ada khusyuk. Khusyuk solat. Jadi tanggungjawab kita yang pertama dah selesai dah, cantik dah sembahyang semua, tapi kadang-kadang kita biarkan. Ada orang daripada mula sembahyang yang jemaah ni, dia tak sedar apa-apa, tuan-tuan. Tahu imam beri salam habis selesai, alhamdulillah dia kata. Sebab benda ni pernah berlaku. Saya pernah datang untuk kuliah maghrib.
Ya, saya masbuk lambat. Jemaah maghrib itu sembahyang 2 rakaat, imam beri salam, tak ada siapa tegur. Dan satu saf setengah beri salam bersama imam. Bila lepas sembahyang ada yang terlagah lah, kita sembahyang 2 rakaat. Yang depan-depan ni semua betul ke? 3 lah. Artinya sembahyang apa ni? Memang tak rasa apa, tak ingat apa. Begitulah. Ya, kualiti sembahyang kita yang dah berjemaah. Kawan-kawan kita yang kat luar tak sembahyang, tak tahulah macam mana ingat Allah. Mana tak huru-hara. Kita berharapan dengan singa-singa yang berbadan manusia, ular-ular sawa yang mukanya muka manusia. Sebab apa? Tak ingat Allah. Bila tak ingat Allah, hidup ni tak nyaman, tuan-tuan. Mana mungkin tenang. Rasulullah berdarah, kaki kena baling batu, masih doakan kebaikan untuk orang itu. Sebab apa? Hatinya penuh dengan Allah. Dan rupanya sembahyang khusyuk ini, dia memberi kesan ketika kita solat lagi. Sebab tu dia nikmat sembahyang yang khusyuk. Anas bin Malik, tuan-tuan pun pernah dengar nama ni, khadam Rasulullah. Oleh kerana Rasulullah doakan keberkatan, dan itu permintaan, satu-satunya permintaan ibu dia bila mana dia serah Anas bin Malik ketika Anas umur 8 tahun tu. Sampai Madinah, Rasulullah kan tak ada siapa yang nak khidmat pada dia. Ada dah pun Sauban, tapi ibu Anas ni nak letak anak dia bawah Rasulullah jadi khidmat. Tapi Rasulullah bukan guna sangat Anas untuk jadikan kuli. Rasulullah jadikan macam anak didiknya. Antara benda yang ibu dia minta doakan keberkatan hidup Anas. Anas ni berkat hidupnya sampai antaranya, di samping dia jadi mewah, hidupnya kaya, banyak harta, panjang usianya. Dan dia hidup sampai sempat pada zaman Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umayyah yang kelima maksudnya, yang terkenal dengan keadilannya tu kan. Antara kehebatan Umar bin Abdul Aziz ini, Anas bin Malik pernah sembahyang di belakang dia dan declare begini, dia kata, demi Allah, dia kata, aku tidak pernah sembahyang di belakang seorang lelaki yang semirip Rasulullah SAW selain dia. Bayangkan. Umar bin Abdul Aziz tu, dia bukan sahabat, dia tak pernah jumpa Rasulullah. Dia keturunan Sayyidina Umar belah ibu dia. Tapi dia punya sembahyang, tuan-tuan, Anas bin Malik kata dekat, mirip sangat dengan Rasulullah SAW. Sebab apa? Dia terasa ketenangannya, khusyuknya. Dan orang banyak mendapatkan Umar bin Abdul Aziz dan bertanya pada dia, apakah rahsia sembahyangnya, tuan-tuan? Satu, kita pun boleh buat. Dia kata apa? Ketika aku mula mengangkat takbiratul ihram, aku sisihkan semua benda daripada hati aku dan aku peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun sembahyang. Itulah sembahyang. Itulah sembahyang, tuan-tuan, sembahyang. Kita je sembahyang yang tak berapa sembahyang. Sebab tu dia jadi baik kan. Khalifah yang paling dahsyat, pemimpin yang paling hebat. Sampai orang gelar dia khalifah umat Islam yang kelima, Amirul Mukminin yang kelima, Khulafaur Rasyidin yang kelima. Tak ada sebenarnya yang kelima. Sebab dia bapa atuk-atuk dia, Muawiyah bin Abu Sufyan, Zaid bin Muawiyah. Begitu hebatnya. Artinya kita tak boleh abaikan benda ni. Kita kurang-kurangnya kena di peringkat orang yang bermujahadah untuk khusyuk. Artinya ada usaha. Allahu Akbar, fahami, ya Allah, aku sembahyang ada Engkau, ya Allah. Bila datang kunci tepis, baca hayati sembahyang, ihdinas siratal, tunjukkan aku jalan yang lurus, ya Allah. Wafiqni ala tsabat, tetapkan aku di jalan kebenaran ini. Subhana rabbil azim tu kena hayati, maha suci Tuhanku. Kena faham apa maksud maha suci ni, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang. Maha suci Allah ni maksudnya maha bersih Allah, clear Allah dari segala prasangka kita yang kadang-kadang datang. Syaitan bisikkan, kau tengok, kau buat baik-baik, Allah buat kau macam ni juga. Tu tu maksud suci Allah. Kadang-kadang kita rasa Allah ni tak atur, buat aku macam ni. Aku ikut syariat pun susah juga. Maha suci Allah. Tak ada benda yang Allah tak kira. Allah lagi tahu tentang diri kita. Allah kata kau perlu hidup begini supaya kau dapat begini kat akhirat. Sekurang-kurangnya perkiraan kita sampai macam tu. Dan semua tak boleh dilunaskan perkiraannya di dunia. Kalau itu tak payah ada akhirat lah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak saya buat baik, orang kena buat baik dengan saya, tak payah ada syurga.
Sebab tu kadang-kadang ada orang yang susah walaupun dia baik. Sebab rupanya Allah nak dia senang masuk syurga ke akhirat. Sebab Allah antara sifatnya Al-Hasib, sangat kira. Sangat berkira Allah ni pada hak-hak hambanya. Jadi jangan pernah kecewa dengan susah kita. Sebab tu semayang tak boleh dalam keadaan jahil, berdosa tuan-tuan. Siapa yang Allah kurniakan dia akal yang okey, kerja sampai jadi CEO, boleh jadi GM, boleh mentadbir urus dunia ni macam-macam, buat jadi businessman, tapi sembahyang sampai sekarang tak tahu Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Benda apa aku minta tu? Wajburni apa ni? Benda apa yang aku minta ni wajburni? Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh buat macam tu. Sebab sembahyang ni kita cakap dengan Tuhan hari-hari. Mana sabah kita cakap benda yang kita tak tahu. Memang kita bukan orang Arab Ustaz. Iya, habis lagu orang putih kita nyanyi sampai nangis tu, feeling tu, tombang tu sebab apa? Sebab penghayatan. Ya. Khusyuk ni dia dekat dengan meditasi. Orang-orang bukan Islam ada meditasi, mengamati satu benda, menghayati satu benda dengan perhatian, dengan tumpuan. Dan rupanya benda tu memberi manfaat yang besar. Kajian-kajian sains Dr. Barat mengkaji meditasi ini perlu sebab apa? Di antaranya dia akan menambah kuantiti otak. Ni yang physically nampak. Orang yang ada masa senang, tenang, merehatkan fikiran dia tu, tumpu pada satu benda dan menikmatinya, otaknya lebih lama bertahan. Tak nyanyuk, tak stres. Dan kita orang Islam dah ada, dan kita khusyuk ni, kita bercakap dengan Tuhan, Tuhan yang maha tahu tentang kita, Tuhan yang basirum bil ibad, sentiasa tengok kita, sentiasa yang sayang dengan kita, Ar-Rahim Ar-Rahman. Rugilah kalau kita sembahyang kita tak hayati tuan-tuan. Sembahyang ni ruang mengadu, ruang merintih, sampai Rasulullah kata aku ni jadi rasa nikmat sangat dengan sembahyang. Sebab apa? Memang yalah manusia kita kan lemah, macam-macam hasrat kita. Dan dalam realiti kehidupan kita, perasan tak? Kadang-kadang kita mengadu pada seorang, kita rasa lega. Orang perempuan tu utamanya. Kadang-kadang dia bukan nak apa dengan suami, dia nak cerita je. Kita jadi suami tak sabar mengamuk cepat. Bosan lah. Dengar je, tak payah cakap apa. Kita pun berjaya jumpa YB, jumpa menteri, kita rasa bangga sangat. Alhamdulillah saya dah jumpa menteri. Padahal menteri tu letak tepi je fail kita. Tak buat apa. Itu manusianya. Dia nak ada ruang orang dengar. Dan Tuhan kita, wa kana Allahu sami'an basira, maha mendengar, maha melihat, maha penyayang, ambil tahu tentang kita. Tolong kita usahakan agar sembahyang kita ni penuh rasa, penuh jiwa, dan kita perlu bersembahyang begitu. Kan itulah sembahyang hakikatnya. Ini sebagai bicara mula, ruang ni pun agak terhad masanya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. InsyaAllah kalau ada pertemuan lain, saya akan mula bercerita tentang langkah-langkah macam mana nak khusyuk, penghalang-penghalang khusyuk, dan apa yang sepatut. Kadang-kadang perlu juga kita bincangkan. Saya pernah kuliah tentang doa iftitah je. Doa iftitah tu Allahu Akbar. Kalau kita hayati hanifah muslimah pun Allah, nikmatnya sembahyang rasa. Moga-moga Allah beri kita kesempatan dan ruang untuk memperbaiki amalan dan persembahan kehambaan kita padanya, dan kita dapat khasiat daripada khusyuk agar kita tenang, bergelanggang sementara hidup di dunia sebelum kita layak untuk jadi hamba Allah dan diterima masuk ke dalam syurganya yang abadi di sana. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin innahul ghafurur rahim. Sekian, pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.